Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabihil aziz a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Bagi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, summal hamdulillah, summal hamdulillah. Kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan dan keizinan yang diberikan pada malam ni bertemu lagi dalam siri kuliah bulanan kita. Dan seperti biasa kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih memberikan beberapa nikmat yang besar kepada kita. Nikmatul Islam wa nikmatul iman, nikmatul sihah wa nikmatul farah. Ini antara nikmat-nikmat yang perlu kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu nikmat Islam dan iman, nikmat sihat dan nikmat kelapangan dalam hidup. Antara nikmat yang besar. Jadi kita yang sihat tubuh badan ni alhamdulillah, Allah bagi lapang pula. Ni'matani maghbunu fihi ma katsirun minan nas, ni'matus sihah wa ni'matul farah. Antara dua nikmat yang manusia selalu lupa dalam hidupnya ialah orang yang diberikan nikmat sihat, dia lupa kata sihat. Kita bangkit pada waktu malam, jaga. Kadang 2 kali, kadang 3 kali. Nak pergi tandas, buang air kecil. Alhamdulillah. Bangkit pergi tandas boleh buang macam biasa, lepas tu pergi tidur balik. Lepas tu bini pula bangkit, dia pun sama juga. Lelok dia masuk, kita bangkit pula. Lah, dia jadi macam shift. Sat laki, sat bini, sat bini, sat laki. Malam seorang 3 kali. Pakat masuk bilik air. Tapi alhamdulillah, masuk-masuk boleh buang air elok. Cuba tuan-tuan bayangkan masuk-masuk, buang-buang, air tak keluar. Air ada tapi tak keluar. Oi. Kalau air tak keluar bahaya. Betul ya? Bahaya. Kena pergi jumpa doktor tu. Doktor nak jolok wayar tu bagi keluar air. Tapi kita yang boleh keluar air kencing, air kecil lah, buang air kecil. Alhamdulillah, syukur. Walaupun saat laki mangkit tak ada nak lena, bini mangkit amboi mak kerak tak apa, kerak pun boleh keluar air. Mau kalau kita langsung tak keluar air, pergi tekan tak ada apa. Panggil ambulan mai 999 bawa pergi hospital, baru boleh jolok-jolok keluar air. Rupanya nikmat sihat ni bukan nanti besar. Sikit hak macam tu pun kadang kita tak fikir. Tak fikir. Kadang-kadang nampak bilik air tu, air keluar dah. Mai tua-tua ni lagu tu. Bukan nak masuk bilik air pun, nampak bilik air tu, air keluar dah. Tak dan. Syukurlah juga dia boleh keluar. Ni nampak bilik air tak apa lagi. Masuk tengah jam tak keluar-keluar. Air tak keluar. Sumbat. Baru kita tahu nikmat sihat. Tu baru hak tu, jangan cerita hak lain lagi. Nikmat boleh berjalan. Berapa ramai orang yang jaga-jaga kaki tak boleh angkat. Wal'ayazubillah, tangan tak boleh angkat. Masa kaki duk ada elok, tak mau main masjid. Bila kaki tak ada, baru teringat nak main. Baru dia tahu nikmat kaki. Majlis ilmu ni tuan-tuan, macam hadis yang kita sebut. Babun maja'afi sa'ati karamillahi ta'ala wa rahmatihi, cerita tentang luasnya kurniaan Allah dan rahmat Allah. Jadi dalam kitab kita ni sebut dah, qala al-musannifur rahimahullah wa nafa'ana bi'ulufi fid darain, iaitu berkaitan dengan satu bab cerita tentang kemuliaan luasnya kurniaan Allah dan rahmat. Ya Allah bagi kat kita kaki, boleh mai jalan ke masjid, alhamdulillah. Tambah majlis ilmu pula tuan-tuan. Yang Nabi sebut satu tempat yang kamu akan dapat dua perkara yang kamu tak akan dapat dua perkara ini di tempat lain.
Iaitu kamu menghadiri majlis ilmu, kamu dapat keampunan, kamu dapat rahmat Allah. Dan kata Nabi, dengan rahmat dan keampunan inilah penyebab kepada kamu masuknya syurga Allah. Sebab masuk syurga kerana keampunan dan rahmat. Wala anta ya Rasulullah, engkau pun macam tu ke ya Rasulullah? Wala ana, aku pun macam hangpa. Masuk syurga sebab keampunan dan luasnya rahmat Allah. Sebab tu tuan-tuan, majlis ilmu ni satu majlis yang kita dapat 2 in 1. 2 dalam 1. Majlis ilmu kita dapat keampunan, kita dapat rahmat. Allah bagi kat kita. Kaki yang boleh berjalan main masjid, gunakanlah untuk main masjid. Walaupun boleh guna juga di tempat yang lain. Jangan satu masa kita tak mau main masjid dengan kaki, tak mau berjalan ke masjid dengan kaki, akhirnya kepala pula yang masuk dalam masjid. Masuk dengan kepala, keluar pun dengan kepala. Ajaib mana? Masuk kepala, keluar kepala. Macam mana? Oh, Tok Imam kata tak boleh, kaki tak boleh. Dia masuk dengan kepala dulu, sampai duduk depan Tok Imam, elok selesai, keluar kepala dulu. Itulah yang pertama pengalaman dia masuk masjid dengan kepala, dan itulah pengalaman yang terakhir masuk masjid, keluar dengan kepala. Maknanya di sini, Allah bagi peluang kaki dengan nikmat kita boleh jalan. Alhamdulillah. Gunakanlah untuk hadir majlis ilmu, kerana kata Nabi, 2 penyebab kepada kita masuk syurga itu berada dalam majlis ilmu. Kita tak perlu beristighfar, kita tak perlu mohon rahmat Allah, tapi dengan berada dalam majlis ilmu, kita sudah mendapat 2 in 1. Tak ada tempat lain. Malaikatun sayyaratun fawla, malaikat yang berjalan mencari majlis ilmu. Aina jitum, kata Allah, hampa mai pada mana? Kami mai pada majlis ilmu. Apa yang mereka nak dalam majlis ilmu? Mereka nak yas'alunakal jannah. Mereka minta syurgamu ya Allah. Allah kata, aku bagi syurga kat mereka. Sebab tu majlis ilmu, nama dia Raudhatun min Riyadil Jannah. Satu taman daripada taman syurga. Tuan-tuan yang istiqamah boleh main masjid ni, tuan-tuan syukur. Nikmat sehat tuan-tuan guna untuk benda baik. Kita syukur nikmat lapang kita boleh guna untuk masa baik. Ramai orang yang tak lapang, kalau cari dunia ni tuan-tuan, sampai bila pun tak cukup. Sampai bila pun kalau dapat, kita tak akan rasa puas. Kalau puas pun tak kekal. Itu dunia. Tapi akhirat, nescaya kekal sampai ke akhirat. Sebab tu kalau orang tahu majlis ilmu ni istimewa, kalau bawa bas pun dia berhenti turun. Naik lori pun berhenti sat, dengar majlis ilmu. Naik motor, naik kereta, berhenti. Kalau orang yang faham. Bukan nanti lama, maghrib Aisyah bukan lama. Tambahlah pula maghrib awal pukul 7. Aisyah pukul 8 lebih sikitnya. Lebih kurang 1 jam. Pun tak lama mana. Itu pun kita tak boleh lapangkan masa untuk syurga Allah kita rugi. Masa duduk kat kita. Jangan tunggu lapang baru nak main masjid. Setengah orang kata, aku lepas pencin baru aku nak pergi. Lah kerja kalut. Pokoknya lepas pencin pun tak main. Lepas pencin lagi kalut pada kerja. Dulu masa kerja, dia tahu nak buat kerja apa. Bila pencin, dia tak tahu nak buat kerja apa. Bila tak tahu nak buat, dia buat macam-macam. Tu yang kalut. Tak main juga. Jadi tuan-tuan yang boleh main ke rumah Allah dalam keadaan kita melapangkan masa, ini yang terbaik. Anak cucu balik, tok dengan tok wan, hampa jangan kacau. Maghrib Aisyah, masa kami di masjid. Nak kacau lagi, lepas Aisyah kita pergi makan kat mana-mana. Tapi time tu, the golden time. Apa masa apa? Golden. Masa itu emas. Time keemasan kita ni tuan-tuan, daripada subuh, maghrib dengan Aisyah. Ini masa emas kita. Kalau duduk rumah pun buat apa? Minum kopi, buh dengan roti 4 segi, sambil goyang kaki, tengok Doraemon. Tak jadi. Lepas tu kelih dengan bini. Dia nak tengok cerita ni, kita nak tengok cerita ni. Cucu naik pokok, kita pula nak tengok cerita kartun. Tok Wan pun tengok Doraemon. Sampai boleh hafal.
Doraemon ni boleh hafal tu. Tok Wan pun hafal. Jadi jangan tinggal semua tu, mai ke masjid. Inilah majlis ilmu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Okey. Jadi kata Nabi SAW dalam satu hadis an Abi Dzar qala Rasulullah SAW yaqulu Allah Ta'ala ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituh fasaluni al-huda ahdikum wa kullukum faqirun illa man aghnaytuh fasaluni arzuqkum wa kullukum muznibun illa man afaitu. Wa man 'alima minkum anni zu qudratin 'ala al-maghfirati fastaghfarani ghafartu lahu wa la ubali walau anna awwalakum wa akhirakum wa hayyakum wa mayyitakum wa qatbakum wa yabisakum ittama'u 'ala atqa qalbi 'abdin min 'ibadi ma zada dhalika fi mulki janaha ba'udah ila akhir hadis. Hadis ni panjang, satu muka surat. Jadi dia nak cerita apa, bagaimana Allah nak menyatakan betapa luasnya kurniaan Allah Ta'ala dan betapa luasnya rahmat Allah. Daripada Abu Dzar katanya telah bersabdanya Nabi SAW berfirman Allah Ta'ala yang maha tinggi, wahai hambaku, semua kamu sesat melainkan siapa yang aku tunjukkan dia, maka kamu pinta padaku pertunjukan, aku tunjukkan kamu, dan semua kamu berhajat melainkan siapa yang aku kaya akan dia. Maka kamu pinta padaku, aku beri rezeki kepada kamu, dan semua kamu berdosa melainkan siapa yang aku maafkan. Maka siapa tahu daripada kamu bahwasanya aku mempunyai kekuasaan yang atas mengampun, maka minta ampun ia padaku, diampun baginya, dan tiada aku peduli. Dan jikalau bahwasanya yang dahulu kamu dan yang akhir kamu, dan yang hidup kamu dan yang mati kamu, dan yang basah kamu dan yang kering kamu, semuanya. Hadis ni sampai hujung, saya baca separuh baiklah. Hai, kita urailah. Jadi ketahuilah kiranya ya saudaraku, bermulanya kurniaan Allah Ta'ala dan rahmatnya itu ialah tiada terkira luasnya dan tiada terhitung banyaknya. Itu kita berhenti dalam dua itu. Sungguh pun demikian, itu tiada habis-habis, ia bahkan tiada berkurangan. Dan disuruh Tuhan pinta jua apa yang dikenaki daripadanya, pinta pertunjukan dan taufik, pinta kepadanya kekayaan dan sehat, afiat, minta kepadanya ampun daripada segala dosa, minta kepadanya apa yang mahu dipinta, maka semuanya akan diberikan oleh Allah. Baiklah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila kita sebut tentang keampunan, bila kita sebut tentang rahmat yang Allah maha luas, dan kita perlukan keampunan Allah dan kita perlukan rahmat Allah, sehingga kan Nabi SAW hina marad al-maut, yakni hina yahdur al-maut, inda marad al-maut, Nabi SAW kata Aisyah, sami'tu Nabi SAW hina marad al-maut yaqulu Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiq al-a'la. Aisyah kata apa? Nabi SAW ni sewaktu berada di penghujung hayatnya, inda maradi mauti, dalam keadaan nak penghujung hayatnya itu dengan kewafatan, kematian. Aku dengar Nabi sebut tiga doa. Tiga doa. Tiga doa ni ala sabili ta'lim li ummatihi aw ala sabili li taqtadiya bihi. Wa qawluhu Nabi sallam maghfuran lah. Sedangkan Nabi sudah diampun, tetapi di penghujung hayat baginda Nabi, Nabi minta pada Allah. Yang pertama, ya Allah ampunkan aku. Yang kedua, ya Allah rahmatilah aku. Yang tiga, ya Allah wa adkhilni al-jannah, wa qila al-jannah. Nabi minta tiga doa. Walaupun Nabi tak ada dosa, tapi Nabi nak ajak kita kena minta ampun dengan Allah. Walaupun Nabi sudah mendapat rahmat dan kasih sayang Allah, Nabi minta supaya kita juga menuntut rahmat Allah. Maknanya tuan-tuan, kita akan sampai satu masa yang nama dia sakaratul maut.
Ya? Iaitu kita akan sampai penghujung nyawa kita. Tapi nak sampai bila? Yang ni kita tak tahu. Dan bila kita sampai ajal kita, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sampai ajal maut kamu tak dipercepatkan walau satu saat, tak diperlewatkan walau satu saat. Tetapi para anbiya lain. Al-anbiya salawatullahi alaihim ajma'in hina yahduruhumul maut yu'amaluna bitariqatin takhtalifu an tariqatil baqiyatil bashar fa innahum yukhayyaruna baina ayyamutu aw yabqu ala dharil hayat. Dalam menafsirkan hadis ni, para nabi sebenarnya apabila mereka sudah sampai yahduruhumul maut, bila mereka dah sampai nyawa mereka di hujung-hujung kematian, mereka masih boleh dipilih. Yukhayyaruna, ya. Mereka masih diberi pilihan. Baina ayyamutu, diberi pilihan, ditanya pada Nabi, nak mati lagi ke tak mau? Tu para Nabi. Yu'amaluna bitariqin takhtalifu an mu'alati baqiyatil bashar. Para Nabi masih diberi pilihan, nak mati ke tak mau? Nak mati ke nak teruskan hidup? Ayyabku ala zahril hayat. Itu para Nabi. Mereka lain dengan kita. Kita kalau mai tanya nak mati ke tak, pakai tak lah. Umur 85, 90, 100. Mau tanya mati jangan. Anak aku siapa nak jaga, bini aku siapa nak bagi makan, cucu aku nak tengok pula. Ayam mintik rebau aku siapa nak tengok. Oi, dia fikir habis. Tak mati you. Tapi kerana kita tak ada pilihan. Al-anbiya memang yukhayyarun. Boleh nak pilih. Nabi pilih. Ila rafiq al-a'la. Nabi kata aku nak kembali pada Allah. Nak masuk syurga. Bila mai hujung tu Nabi kata apa? Aku dah nak kembali ila rafiq al-a'la. Nabi nak ajak kat kita 3 doa ni tuan-tuan, kita buat. Kita akan sampai hujung tapi tak tahu bila. Kan? Setengah orang Allah Ta'ala ambil mudah. Alhamdulillah tuan-tuan. Adik-beradik saya seorang lah saya cerita api lah. Dia cerita kat kawan saya baru ni, kami pihak Langkawi tu. Dia cerita berkaitan dengan bagaimana di penghujung hayatnya seseorang itu, bagaimana kematian yang akan datang nanti, dan bagaimana untuk memudahkan nyawa kita keluar, dia minta apa? Sehari semalam selawat 1000 kali. Ada satu hadis tapi dia dhaif. Kan? Hadis yang ceritakan man shalla alayya fi yaumi alfi marrah lam yamut hatta yukhshu bil jannah. Inna min awdi ayyamikum yaumal jumu'ah faqsiru alayya min as-salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Maka diceritakan di situ berkaitan dengan man shalla alayya fi yaumi alfi marrah lam yamut hatta yara maq'adahu fil jannah. Siapa boleh selawat sehari semalam 1000 kali, masa dia nak mati tu, dia akan nampak tempatnya dalam syurga. Dia memang tuan-tuan, waktu kita nak mati ni, Nabi pesan dah, iza syakhasal basar, bila mata kamu memandang ke atas. Mandang ke atas ni bukan nak tengok anak cucu. Yang orang tua kata, mai kan ni anak beranak ni, Tok Wan nampak nak tengok anak cucu, tengok mata dia duduk ke atas. Dia panggil syakhasal basar. Sebenarnya kita sedang melihat malaikat Israel yang sedang datang. Kalau malaikat itu datang dengan pakaiannya yang berwarna putih, syurga sudah dibuka olehnya. Maksudnya husnul khatimah. Sebab tu kadang-kadang kita tengok kerak kawan-kawan mati senyum. Piramli kata mati dalam iman. Pandai tu. Pandai Piramli tu. Mati dalam iman. Yang tu berlakon. Tapi nak habaq kalau senyum tu ada senyum. Mati pun ada senyum.
Pasal mati dalam iman, pandai piramid. Memang bila nampak Israel datang pakaiannya putih, pintu syurga sedang dibuka. Mala ainul ra's wala udhun sam'a wala khatar ala qalbi bashar. Mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, lintasan hati tak pernah sampai. Tapi kalau datangnya dengan pakaian yang hitam, pintu neraka sedang dibuka. Wal'ayazubillah. Maka disitulah ada hadis walaupun dhaif nak ceritakan kepada kita, siapa yang boleh selawat sehari semalam 1000 kali, dia takkan mati melainkan dia nampak syurga. 1000 banyak. Banyak lah. Biasa tuan-tuan hak duk main ngaji tak banyak. Kami biasa ustaz 1000, sehari 10. Hebat. 10,000. Kan 10 kali. Tak apa, tak banyak, tak sikit, 1000. Sahabat yang pesan adik-beradik saya tu pesan tu tuan-tuan, Allah Ta'ala ambil dia mulia. Ya, mati hari Jumaat dalam masjid, lepas baca Quran, ada yang sembahyang. Tuan-tuan nak kata apa kalau 4 ni duduk kat dia? Kalau kita tanya pun orang kata, baik. Mati tengah duduk tunggang pun baik. Apa nak kata pada mayat ini? Baik. Kat belakang kata duduk tunggang tadi mati tu, duduk tengah menunggang. Tahu menunggang? Tahu no? Orang kita panggil menunggang apa tu? Menungging. Menunggang no? Oh tunggang. Oh menunggang lain no? Oh ada beza banyak dah. Lebih kurang tu lah. Tunggang dengan menunggang. Tapi bila kita tanya, baik tak ini mayat? Baik. Tak apalah. Walaupun kita dalam keadaan matinya sedang menunggang. Pok. Tu pun kita kata baik. Ini kan pula mati dalam masjid lepas baca Al-Quran, adanya ayat sembahyang. Hari Jumaat. Hak Nabi kata apa? Ma min muslimin yamut yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ati illa waqahbahu min azabil qabri. Siapa mati pada hari Jumaat, siapa mati pada malam Jumaat, Allah bebaskan daripada azab kubur. Yang Nabi pun selalu suruh kita baca doa wa a'udzubika min azabil qabri. Kita pun tak tahu macam mana tuan-tuan azab kubur yang kita akan lalui. Nabi minta lindung. Tapi kalau mati hari Jumaat, confirm waqahullahu min azabil qabri. Yang ni yang kita nak. Ya, tapi bila dia cerita 1000 kali tu tuan-tuan, rasa macam senang nak buat tu. Tapi bila buat, banyak juga. Tuan-tuan yang dah biasa buat sampai 1000, boleh teruskan. Yang baru 10 kali, naik 20 dulu. Takut daripada 10 naik 1000, takat 3 hari. Bukan takat tali tasbih hilang, biji pun hilang. Sampai bini tanya, duk tak mana lah faham aku nak kira pula. Tak tahu, tinggal benang biji duk tak nak tak. Biji pun hilang. Lepas 3 hari, lena pula. Kita tak mau macam tu. Biar kita buat sikit, tapi terus kekal. Tapi 1000 tu kita nampak macam mana Allah Ta'ala matikan dia. Kita nak cari apa atas dunia tuan-tuan? Nak cari akhirat. Memang dunia kita nak, kita tak boleh tinggal. Kita nak makan, kita kena kerja, kita kena usaha, nak bini semua, nak sekolah anak-anak, memanglah. Tapi tujuan dia akhirat tu kena nampak. 780 saja umur kita lah ni kalau sampai pun. Kalau lebih pun 100. Lah umur 75 lah. Duk kira apa lagi nak berbesar posh kereta, nak tengok dry kitchen, wet kitchen, tak payah dah. Bukan nak masak apa dah, ayak sejuk tu pun. Lah pun pakai cot, tekan ayak pula panas sejuk. Tak jerang ayak apa dah. Kerang-kerang pun tak makan dah. Tua-tua makan kerang ni. Makan lagi tu. Ketam-ketam pun korang dia gatai. Tak boleh dah. Kulit pun nipis. Orang perempuan pun segan nak buang kerang. Tak payah nak buat kerang-kerang pak ni. Buih sampai sejam tak buka-buka. Makan-makan gatai. Tak makan dah jenis-jenis siput-siput ni. Gaut pula.
Kan? So selalu fikir wet kitchen, dry kitchen. Kan? Anak menantu kita nak buat, apa buat? Aku tak mau kira dah. Yang aku tahu dry masjid kau, wet masjid aku nak pergi. Maka sebab itu dibukakan syurga orang mati 1000 kali, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dah buat teruskan, yang tak buat mulai malam ni. Bukan payah, tuan-tuan. Sehari semalam 5 waktu. Sebelum masuk waktu 100 kali. Lepas masuk waktu 100 kali. Kali dengan 2 dah 1 waktu 200. 5 waktu 1000. Allah sikit sangat lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Paling pendek. Kalau boleh terus wa ala ali Muhammad. Surah Al-Mulk 30 ayat kan? Berapa minit kita baca? 4 minit. 30 ayat lebih kurang 4 minit. 100? 5 minitnya. Selawat 5 minit boleh pergi 100 lah. Boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan try buat lagi. Atau sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. 100 tu 5 minit ya. Sat ni Ustaz tu. Alah bos 10 minit lah, senang. Sedangkan masa kita, tuan-tuan, dalam sehari semalam ada berapa minit? Kita ada sejam 60 minit, sehari 24 jam, kali dengan 60, 100, 200, 1440. Kita punya time sehari semalam, tuan-tuan, 1440 minit. Tuan-tuan nak tarik 10 minit saja untuk selawat, takkan tak boleh. Masuk bilik ayam, duk tekan saja 5 minit. Orang Kedah kata tekan lah. Tu pun tak mau keluar lagi. Kan? Contoh paling senang tu lah. Kadang-kadang masuk bilik ayam sampai tengah jam. Ui, ketua emas apa tu? Ada orang jenis masuk. Ui, bilik ayam kalau dia masuk, orang lain pakai melengu. Hak cerita Piramli buat tu. Budak kecil je. Tengok budak. Tu dia punya batok. Hak tu jenis tu. Hak tengah jam. Ni 5 minit. Belahak pun 2 minit setengah. Oh, ni belahak. Kena musim terian, kena musim nangka je pedak. Oh, belahak 2 minit setengah. 5 minit. Tuan-tuan, 1440 minit, ambil 10 minit untuk selawat pada Nabi. Boleh, tuan-tuan. Boleh. 5 minit sebelum semayang, 5 minit lepas semayang. Sehari 200. Untuk satu waktu 200, 5 waktu 1000. Allah tunjuk dah kat kawan tadi. Dia pesan kat kawan saya, dia pesan betul-betul ini. Dia kata, hang jangan lupa selawat sehari semalam 1000 kali. Saya kadang sebelum semayang saya kalut, lepas semayang saya kalut, nak tidur lagi. Nak tidur nak kalut apa? Nak tidur dua kat kita. 3 kali selawat enak. Kan? Maknanya kelebihan dia selawat. Maka Nabi SAW bagi tahu kepada kita, Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiq al-a'la. Kalau kita pergi tengok orang sakit sekalipun, daripada mata duk nganga, mulut duk nganga, mata duk atas duk tengok, tak fikir apa. Masa tak sakit pun alik alik sakit pun alik alik. Jenis orang jenis nganga ni memang begitu. Dia tabiat orang, tak ada kerja apa nganga. Bini panggil ambil pak hang lalat masuk tu duk nganga apa. Tu tak apalah, laki nganga, bini pun nganga. Oi. Dua-dua pekat nganga, dah tak ada kerja apa. Cucu balik apa tu duk nganga, tengok tok wan pun nganga. Ai. Dua-dua ngalik. Cucu main tok wan dengan tok zikir lah sama pun, selawat lah. Oh, dia terima kasih cucu. Cucu macam tu kita main cari. Ni kita tu nganga, cucu main nganga juga. Keturunan nganga. Oh, panggil aku tu lah. Tak ada kerja duk nganga. Jangan nganga. Orang Kedah ni pasal dia nganga lah. Tapi kalau kanga lain pula. Kan? Hang ni dah lah nganga. Kanga pula. Tu tu. Kanga lain mana dia? Oh, kanga tak tahu. Orang Kedah orang mana ni? Nganga ke kanga?
Dah lah nganga, kanga pula. Oh tak tahu no? Kena tanya orang tua-tua lama, kanga tu apa? Kanga tu apa? Oh nganga. Tu nganga, yang ni kanga. Dah lah nganga, kanga pula. Kanga ni saya tak tahu lah maksudnya, tapi lebih kurang orang yang tak apa-apa ni sangatlah. Tak apa-apa. Sensitif. Yang ni kanga Pada duk nganga saja, baik kita berzikir. Pada duk nganga saja, banyakkan selawat. Tengok orang sakit, hang ni duk nganga tu. Kanga semua hang ni. Oh dia tak kerti. Kanga ni macam tak kerti. Hang ni dah lah nganga, kanga pula. Pada hang duk melengung, duk nak mati, Allah. Baca doa Nabi. Allahumma gfirli warhamni. Ya Allah ampunkan aku, rahmatikan aku. Wa adkhilni al-jannah. Masukkan aku syurga. 3 doa ni. Itu kelebihan kita mengaji tuan-tuan. Puan-puan kita, untuk kita. Untuk keluarga kita. Untuk kawan-kawan kita. Untuk orang lain yang kita jumpa. Kadang pergi hospital kan, kadang orang duk relax. Dia bukan buat apa, duk nganga. Haji dia tu buat dah. Tu kita tak ada kerja apa, tuan-tuan, pergilah hospital tengok. Kan, kalau adik-beradik kita pesan kat dia, hang duk saja kan, tak ada apa, haji apa-apa tu, oi, cemuih duk. Oi, siapa biasa pernah duk hospital cemuih tu? 3 hari pun kira nak balik tu. Ya? Sehari pun cemuih tu. Tu nganga, nganga tu kita kata. Hampa buat macam Nabi buat. Ala sabili ta'lim li ummatihi au li taqtadiya bihi. Allahumma gfirli warhamni wa adkhilni al-jannah. Lepas tu selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bagi cukup. Tujuan kita mengaji hak tu tuan-tuan. Nak beramal untuk apa? Untuk kita sampai ke akhirat. Siminus simat sekalian. Dan sesungguhnya kurniaan Allah itu dan rahmatnya Allah itu tidak terkira akan luasnya. Nak kira nikmat Allah ni takkan terhitung. La tusuha. Sampai bila pun kita tak boleh terhitung tuan-tuan. Nikmat tangan boleh kepok ni pun tuan-tuan. Ini nikmat ni. Bangkit-bangkit tidur, tangan tak boleh kepok. Tuan-tuan nak makan ke mana? Suar tak masuk. Oi, tangan boleh kepok ni. Tu. Duduk tang mana pun makan. Nabi makan sikit, kita sikit-sikit makan. Kan? Nabi bila lapar mau makan, kita tak kira waktu mana, kira nak makan. Kan? Nabi makanan jadi ubat, kita ubat jadi makanan. Tu mulut tu suap. Wah. Kan? Ni nikmat ni. Kita tengok orang kena aksiden tu. Oh dia jalan. Contohlah, nak suap ke mana? Kan? Tangan kena paku kena habis tu. Bini lah suap pula. Baru tu baru teringat kat bini. Pergi bilik ayak pula. Ui, tak sampai nak suap ke mana? Kan? Sampai ya? Tak sampai maklum. Orang perempuan tu dia tangan tu faham tolong Ustaz. Bini tak apa kot. Bini tolong. Tak lagu tu pun kita tolong. Tambah lagu tu. Tu suami misali kan. Faham tolong basuh kan. Awak, aku segan. Boleh. Tu dia tak sakit. Kalau dia sakit, lagi boleh kan. Tu nikmat ni. La tusuha. Sebab tu nikmat Allah kita takkan terhitung. Mata boleh kelip, boleh buka, boleh tutup. Tuan-tuan ingat, rejik tu tak bagus lah. Rejik tu bagus tu. Ambil faham tak ada kerja, rejik orang panggil mat rejik. Rejik tu bagus. Cuba tak ada rejik dia. Tu semua nikmat tu. Dia rejik mencuci mata tu. Ayak mata kita ni, dia boleh matikan kita punya bakteria 99.99%. Ni ayak mata ni. Kelebihannya tu, kita cuci mata kita. Mata kita ni, dia ada ayak. Bila dia kurang, dia akan bagi peluang balik. Tuan-tuan tu ada pam ayak tu. Zreng, nu ayak. Bola tu kan. Elok turun tadi ayak habis.
Dia main balik ayat tu. Nikmat tu. Teriak keluar air mata tu nikmat. Ada orang teriak tak keluar air mata. Awak ayat tak keluar, awak ayat tak keluar. Makna itu nikmat yang kita sedar dengan tak sedar. Banyaklah tuan-tuan. Segala-galanya berbentuk nikmat. Hidung tak sumbat pun nikmat. Muklah sumbat dua-dua. Tu. Kan? Semua ni nikmat la tusuha. Daripada kepala atas ni tuan-tuan, nikmat yang ada di atas kepala. Tuan-tuan boleh makan. Ya, masuk rahsia. Dia baru tak ada kenduri pula lagi. Ada? Ada? Semua ada panggil? Panggil semua? Tak apa sikit lagi. Nikmat atas kepala ni kita makan, boleh rasa masin, boleh rasa pahit, boleh rasa pedas. Ni nikmat ni, lidah. Kalau tuan-tuan makan, tak rasa apa. Bini buat nasi ayam buh dengan cabai, buh dengan sos, bubuh dengan kicap. Meleleh ayak liuk, orang lain makan punya sedap. Kita makan-makan tak rasa. Marah kat bini, hang ni masak apa ni sampai tak ada rasa apa ni. Awak garam tak ada sangat ke? Rupanya lidah kita. Lidah kita. Deria hilang. Macam siapa duk kena COVID tu kan. Antara dia deria hilang. Masa tu makan pun tak rasa apa dah. Pahit pun tak rasa lidah. Sebab tu orang tua-tua kata nikmat kita ni dalam hidup ni masa duduk dalam mulut dia. Dan telan tak ada dah. Kan? Nak rasa apa? Dalam mulut duk main orang masin pahit manis tawak telan. Ya. Telan tu habis dah nikmat. Nikmat boleh telan makanan. Ada orang telan tak masuk. Keluar balik. Makan lepas tu dah telan elok, proses pun elok, keluar pun elok. Kadang keluar isi, kadang keluar angin, kadang keluar ayak, macam-macam. Tu nikmat semua tu. Allah kalau tarik balik, makan sampai 3-4 hari tak keluar apa. Semua nikmat. Sebab tu kata nikmat Allah dan rahmatnya tiada terkira luasnya dan tidak terhitung banyaknya. Tak terhitung tuan-tuan. Apa yang ada kat kita ni tuan-tuan? Bulu mata. Semua pakai ada bulu mata. Jangan duk pergi cabut pula. Tak lenau, bulu mata tak ada. Kan? Nikmat semua tu. Lutut kita boleh kepak. Jari kita boleh menguik. Menguik. Ni bahasa Kedah, menguik. Kalau jari macam tu saja macam mana? Nak makan pun tak boleh, pergi tandai pun tak boleh. Nak garu pun tak boleh. Ni nikmat semua. Kadang-kadang kita tak rasa. Sebab tu dalam kitab ni kata apa? Sebenarnya nikmat Allah itu la tuhsuha, kamu takkan terhitung banyaknya. Ya, sungguh pun demikian itu tiada habis ia, bahkan tidak berkurangan. Nikmat Allah takkan habis, takkan kurang. Ikan dalam laut tu berapa ramai manusia yang duk pergi ambil. Angkut satu kali sekapai bawa balik, bertan-tan. Lepas tu esok pergi pula. Siapa yang nak pergi makan ikan tu? Siapa bagi makan? Kita kira pergi angkut bawa balik ya. Tu pun tak habis ikan. Bukan takat mak ikan, puak ikan, anak ikan pun ambil habis. Anak ikan pun tak habis-habis. Banyak mana punya ikan dalam laut Allah Ta'ala bagi. Banyak no? Tak terhitung dan tak akan habis nikmat Allah. Dan disuruh Allah pinta jua apa yang dikehendaki daripadanya, dan pintalah kepadanya pertunjukan dan taufik. Taufik dan hidayah. Dan semayang pun kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan jalan pada kita, taufik, persamaan, wafaqa. Apa yang Allah redha kita buat, apa Allah larang jangan buat. Kan? Tunjukkan jalan
Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus, jalan yang benar. Berikan hidayah dan petunjuk kepada kita. Dan pintalah kepadanya kekayaan dan sihat afiat. Kaya dalam bentuk yang banyak. Harta benda pun boleh jadi kaya. Nabi bimbang kalau ada umat Islam yang miskin. Sebab Nabi kata apa? Kadal faqru ayyakuna kufra. Aku bimbang orang yang miskin akan jadi kufur. Hampa duk kira nak ajak pergi mengaji di Masjid Intan Syafinan. Aku makan pun tak dan. Tu dia. Kalau tak main masjid, tak semayang. Di masjid tak apa. Di rumah pun tak semayang. Tak dan. Duk cari ini sebab kadal faqru ayyakuna kufra. Orang yang miskin, orang yang susah ni, dia boleh jadi hampir kepada kekufuran. Tak dan. Beza antara orang Islam dengan yang bukan Islam, dia ada letaknya semayang. Letaknya semayang. Maka di situ tak dan kufurnya pada Allah sebab makan pun tak dan. Nampak tak apalah makan gaji. Tengah bulan jolok ada. Ujung bulan jolok ada. Tambah hak pencen, siang malam jolok ada. Geng pencen tahu no. Siang malam jolok ada Ustaz. Kan? Kami geng pencen. Mana ada kerja apa? Tak sat solok siang, tak sat jolok malam. Bini kata, Pak Hang duk pergi jolok kerap kan? Tak ada. Kan? Kita mau jolok tengah malam, miskin kata apa? Sorry. Amount tak cukup. Mau tengah bulan, sorry juga. Baki tak cukup. Dia kena ada RM10. Kan? Kita buat pula RM9. Tak boleh. Contoh. Jadi maknanya, orang yang miskin ni hampir kepada kekufuran. Sebab tu Nabi kata, jadilah kamu orang yang ada harta dengan mintalah kekayaan. Kan? Cuma jangan buat benda yang haram. Allahumma aghnini, kayakan aku. Daripada benda yang halal, jangan kayakan aku dengan benda yang haram. Benda haram kita tak mau. Kaya punya kaya, sumber haram. Wal'ayazubillah. Baik pada miskin daripada kaya. Yang kita nak, kita kaya tapi halal. Bihalalika an haramika. Kita minta yang halal walaupun sikit, namanya berkat. Banyak haram tak berkat. Berkat hidup ni mudah ya tuan-tuan. Selagi mana hidup kita berkat, kita suka benda baik. Dan kita akan buat benda baik. Dan kita berterusan dengan kebaikan. Bukan dunia saja. Sampai akhirat. Itu maknanya hidup berkat. Tapi mau kalau kaya, rumah bertingkat-tingkat, kereta berlipat-lipat, duit berlipat-lipat, bersusun-susun, rapat-rapat, genggam pun rapat. Kalau duit yang haram tak berkat. Rumah tangga jadi celaru, anak pinak, lintang, pukang, 5 purut, 3 serangkai, semuanya buta perut, tak ada akal. Jadi macam-macam. Awak jadi begitu pasal sumbernya tak berkat. Berkat ni kita boleh nilai dalam diri kita. Oh, aku makin dekat dengan Allah. Orang yang hidupnya berkat, takutnya pada Allah melebihi lainnya. Orang yang hidupnya tak berkat, bimbang takut. Dia takut lain pada Allah, lebih pada Allah. Takut kemiskinan, takut kesusahan, takut kefakiran, takut macam-macam takut. Sedangkan berkat ni bawa kita kepada kebahagiaan. Tu yang kita duduk main masjid tuan-tuan. Ini tanda orang yang berkat dalam hidup. Berkat dalam masa dia. Berkat dalam dia punya kesihatan dia. Berkat dalam kekayaan dia. Ada kereta, ada motor, main masjid. Masa motor buruk main masjid. Motor baru tak ada, lajak. Ingat Bukit Keritan lepas Danuk. Tak apalah pergi berjalan-jalan. Tak ada masalah apa. Tapi masjid awak tak main. Motor baru. Kan? Kena naik lah bagi huih sikit motor tu. Contoh macam tu. Jadi kita kena nilai balik. Kalau kita beli hak baru, motor dan baru, kereta pun baru. Apa lagi? Bini baru. Tu dia. Bini baru, lagi main masjid. Ni boleh kereta baru, motor baru, bini baru, tak nak buat masjid dah. Tu dia tak mau. Lama. Jadi makna keberkatan tu duduk kat mana? Keberkatan itu duduk di mana kita semakin dekat dengan Allah.
Kita buat baik, bertambah baik, berterusan baik. Jadi saya ingat takat itulah dulu untuk malam ni. InsyaAllah kita jumpa lagi pada bulan yang berikutnya. Moga ada manfaat sikit perkongsian kita pada malam ini. Yang baik itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang baik itu kepada manusia. Sekian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah yafini a'amahu kathiri rabbana karhamdu kama minka wa afsani. Ya mu'allim Ibrahim al-hikmata alimna ya mufahim Sulaiman fahimna fahimna Sulaiman qul atainahu hukma wa ilma saqana ma Daud al-jibal sabbihna wa tukunna fa'ilin ya rabb Sulaiman wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa ya rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min tumati jahannam bi rahmatika ya man Allahumma zidna ilma wa fahma bi rahmatika ya man Allahumma nawwina bi nuri ilmika wa abina bi rahmatika ya man Allahumma arzuqna fahma bi rahmatika Allahumma inna naj'aluka fi a'da'ina wa na'udzuka min shururi wa qayyim Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin alhamdulillah.